kalau dah Encik Mahmud kata boleh sebenarnya ambil tindakan perundangan jika berlaku apa-apa kecuaian ataupun diversion daripada standard operating procedure. Jadi soalan yang seterusnya adalah kalau seseorang itu macam apa yang kita tahu ada viral case kematian frontliner, ada lepas kematian disahkan serangan jantung dan sebagainya. Jadi sebenarnya boleh tak keluarga si mati itu mengambil tindakan undang-undang untuk menuntut kematian si mati itu yang sebenarnya hospital mengesahkan meninggal dunia adalah disebabkan oleh serangan jantung. Tapi boleh tak family ni ambil tindakan undang-undang dengan mengatakan mungkin tak vaksin tu yang jadi trigger kepada serangan jantung, mungkin tak vaksin tu ada role ataupun boleh ke ambil tindakan perundangan yang pertama, yang kedua ada ke barang kes sebenarnya ataupun sebenarnya dia akan there's nothing, dia null situ sahaja. Apa input Tuan Mahmud? Dia begini, dalam kes negligent especially medical negligent, pertama kos dia sangat tinggi. Kos dia sangat tinggi dan beban pembuktian pun sangat tinggi. It's not an easy task lah for a lawyer to bring a medical negligent punya case. So tapi dia punya standard yang elemen yang kita perlu penuhi ada 3. Pertama, duty of care, kewajipan berjaga-jaga. Breach duty of care, pelanggaran kewajipan berjaga-jaga. Nombor 3, causation. Yang mana disebabkan kecuaian tu menyebabkan injury tersebut. Okey. Yang saya nak tekan dulu 2 benda ni dulu. Kewajipan berjaga-jaga dan pelanggaran kewajipan berjaga-jaga. Sebab dalam membuktikan kewajipan berjaga-jaga dia kena buktikan selalu test yang orang panggil reasonable man test. Okey, saya nak tanya Dr. Mala. Doktor kerja di hospital sebagai doktor? Jabatan Kecemasan. Doktor Kecemasan. Jabatan Kecemasan. Okey. So sekiranya datang seorang pesakit, okey, dia contohnya lah dia accident, okay, and then dia patah femur lah. Dia patah femur, patah peha. So there must be an SOP yang doktor kena penuhi. Okay, so dia pertama elemen tu dia kena buktikan bahawa doktor mempunyai duty of care sebagai doktor di bahagian kecemasan untuk treat patient tersebut. Pertama sekali kita kena buktikan that duty of care. Bila dia dah buktikan ni di bawah kes, dalam kes Elizabeth Chu, dia kata okay, you kena apa yang kita perlu buat adalah kita kena ambil seorang doktor perubatan yang bekerja di bahagian medical, di bahagian emergency untuk test sama ada Dr. Mala ni dia ikut tak SOP yang ditetapkan oleh KKM sebagai pegawai perubatan. Dia akan check. So, adakah doktor yang sama dalam kepakaran Dr. Mala akan buat yang sama tak kerja dengan, akan ambil tindakan atau treatment yang sama ke seperti mana Dr. Mala buat? Kalau dia buktikan, Dr. Mala berjaya buktikan bahawa Dr. Mala telah melakukan satu SOP yang serupa dengan doktor perubatan lain di bidang Dr. Mala, maknanya Dr. Mala selamat lah. Dr. Mala tidak melakukan sebarang pelanggaran. Tetapi kalau sebaliknya Dr. Mala gagal untuk mengikut SOP, contohnya Dr. Mala kena bagi tahu superior dulu, Dr. Mala perlu maklumkan dekat patient, minta kebenaran dulu, ataupun contoh saya boleh bagi satu kes yang menarik. Nama kes ni dia panggil Low Tech Child lawan Kinta Medical Center tau. Dia pada tahun 2016 ada seorang patient ni nanya tak nanya hidup dia doktor dekat hospital tu terbagi darah yang infected by HIV punya darah. I think this case quite famous. Dalam kes tu kalaulah doktor lain yang duduk dekat dalam bidang dia takkan secuai sebegitu.
Sampai macam mana you tak test dulu ke, tak make sure dulu yang darah tu tak affected by the HIV dulu, dan jarang sangat berlaku kes-kes ni, dan ini adalah satu kecuaian yang jelas. So, berbalik kepada soalan Dr. Mala, kes vaksin COVID-19 ni, siapa doktor pakar yang kita nak panggil untuk membuktikan yang vaksin ni adalah penyebab kepada si mati ni sehingga menyebabkan kematian. Macam mana kita nak buktikan causation dia? Maknanya kalaulah orang ni tak ambil vaksin, insya-Allah dia still hidup lagi. Macam mana kita nak prove tu? Itulah the difficulties on the part of the lawyer. Kita nak panggil siapa saksi pakar di bawah section 45 akta keterangan ni? Siapa yang doktor yang pakar dalam bidang ni yang boleh memberi justifikasi atas support plaintiff dalam kes ni? So it's not an easy task. What more, and it will going to cost a great cost legal fees yang sangat tinggi. Sebab nak panggil doktor pun susah. Alhamdulillah lah ada Dr. Mala yang sudi bagi knowledge kat kita semua. Tapi kalau you pergilah pergi jumpa doktor, consultation fee saja tak baru jumpa 10 minit dah berapa ratus lah kena bayar. Ini you nak ambil doktor tu, letak dekat kandang saksi 3-4 hari drill dia, you rasa tak naik 20-30 ribu. Tak bukan macam tu Consultation free saya dekat sesi celoteh Dr. Mala je. Kalau naik mahkamah saya pun charge juga. Itu kena charge. Ikut hours. Kena charge So, yes, macam